Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar kelas basikal 1 pada minggu ni. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk next kelas kita pada minggu ni. So minggu ni saya akan berada di, ini adalah store basikal fakulti. So kita ada, you boleh tengok ada banyak basikal sebenarnya, lebih kurang 20 buah lah basikal. Kalau ikutkan kita ada banyak basikalnya, tapi mungkin ada yang mengalami kerosakan dan sebagainya. Mungkin dalam 20-25 buah saja yang boleh guna. So okey, hari ini saya nak tunjukkan yang pertama adalah teknik fitting, fitting basikal. How kita buat fitting basikal. So mengapa kita perlu fitting? Fitting adalah untuk kita lihat adakah basikal yang akan kita gunakan itu sesuai dengan kita punya size. Mana basikal sesuai dengan size ketinggian kita. Yang pertama adalah cara untuk kita membuat fitting. Pertama kita mesti melihat di segi saddle. Ini adalah saddle ataupun seat lah, lebih mudah untuk you all ingat. Okey, bagaimana nak setting? Okey, kita tengok di sini. Saddle perlulah setting sekadar sama level dengan pinggang. So ini mungkin tak sama level dengan pinggang saya akan turunkan sikit. Di sini kita ada quick release yang boleh buka, yang boleh kunci. Kita turunkan sedikit dan okey, kita lock semula. So bila sama dengan level, so nanti bila kita akan buat kayuhan, bila kita buat kayuhan, teknik bila kita kayuh nanti itu kaki kita perlu lurus dan juga dia akan membantu momentum kelajuan dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua kita perlu semak apa dia? Brake. Okey, pastikan brake berfungsi dengan baik. Okey, selalunya brake ini ada beberapa jenis lah basikal ni. Jenis brake yang pertama adalah jenis V-brake. V-brake ni adalah basikal yang biasa yang menggunakan pad brake lah, yang kalau you tengok yang zaman dulu punya basikal ataupun model-model yang lama, banyakkannya menggunakan V-brake. Whereas bagi model-model yang terkini, banyakkannya menggunakan disc brake. Kalau saya boleh view dekat sini untuk tunjuk, kita nampak disc brake. Bawah sini adalah disc brake-nya. Okey, semua menggunakan brake cakra. Okey, yang kedua, yang ketiga. Tadi dah tengok brake. Brake, kita ada kiri dan kanan, dan juga untuk depan dan belakang brake. Yang kedua, yang ketiga adalah pastikan you punya absorber. Bila you fork ataupun fork, kita letakkan bebanan ini, dan fork itu berfungsilah mempunyai gaya serapan ataupun menyerap hentakan. Kita tekan, dia akan berfungsi. So itu yang ketiga lah. Dan yang keempat adalah kita punya shifter. So ini adalah shifter. Di bawah ini adalah shifter. Bagaimana kita nak gunakan adalah, ini adalah untuk melaraskan gear. Untuk melaraskan gear untuk naik dan turun lah. Ada kayuh ringan, berat dan sebagainya. So itu antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Okey. Dan seterusnya kita perlu tengok tayar. Di hadapan adakah tayar ini berfungsi dengan baik? Okey. Depan dan juga belakang. So itu adalah perkara-perkara yang kita perlu lihat berkaitan dengan bicycle fitting. Untuk sebelum kita nak menjalankan aktiviti berbasikal. Okey, seterusnya kaedah untuk apa yang saya cakap ini adalah model basikal. So basikal ni terdiri daripada pelbagai jenis, pelbagai model, pelbagai brand yang ada di pasaran. So yang ada dengan kita di sini adalah jenama Giant. Ada berat. Ini tengok jenama Giant. Okey, jenama Giant ini boleh kata terkenal lah
dalam kalangan penggiat-penggiat aktiviti berbasikal. Okey. Next kita akan pergi ke sesi seterusnya lah. Okey, saya kembali lagi untuk sesi seterusnya. Okey, macam last week saya ada tunjukkan sedikit berkaitan dengan peralatan-peralatan yang perlu ada oleh seseorang penggiat basikal. Okey, so hari ini saya nak ceritakan sikit berkaitan dengan anatomi basikal. Okey, yang saya pegang ini adalah kita namakan dia pedal lah. Okey, pedal ni adalah tempat untuk kita letakkan kaki untuk kita kayuh. Okey, ini adalah pedal. Okey. So, okey, yang kedua ini adalah crank. Crank ini adalah untuk untuk menggerakkan rantai dan membuat bila kita kayuh itu dia akan membantu roda untuk berpusing. Okey, so itu fungsi yang utama lah. So crank ada crank hadapan dan juga yang belakang, di mana rantai ini berfungsi untuk membantu menggerakkan tayar itu. Dan di belakang ini adalah gear. Okey, belakang ini adalah gear. Gear ini berfungsi untuk melaraskan turun naik gear di bahagian belakang lah. Whereas jika dilihat di sini ada gear yang di bahagian hadapan untuk membantu melaraskan gear di bahagian hadapan. So, untuk crank di hadapan ni kita selalunya basic crank ni dia ada maksimum dia mesti ada 3 layer. Dia ada kecil, sederhana dan besar. Dan juga yang di belakang selalunya kita ada 9 speed, 10 speed, 11 speed dan sebagainya lah. Okey. So, kebanyakan basikal yang baru dia akan ada lampu lah untuk safety. Tapi bagi rider-rider yang dah ada pengalaman dan sebagainya, mereka selalunya akan buanglah lampu ni dan digantikan dengan blinker di belakang dan diletakkan di bahagian seat post. Okey. Okay, then kita perlu ada juga, ini kita namakan dia bottle cage. Bottle cage ini berfungsi untuk meletakkan botol air lah bila kita buat kayuhan jarak jauh dan sebagainya, kita perlu gunakan. Dan juga di bahagian hadapan, kita tengok di bahagian hadapan, wheel set di depan yang saya pegang ini adalah kita namakan dia quick release. Apa fungsi quick release ini? Quick release ini fungsinya adalah untuk kita membuka tayar. Kita buka dan juga kita boleh cabut tayar. Boleh buka. So ini adalah quick release, saya tunjukkan dekat sikit. Ini adalah quick release yang mana kita boleh gunakan tu. Macam basikal yang sebelum ini banyakkannya menggunakan spanner untuk untuk membuka tayar. So itu memerlukan peralatan yang banyak dan berat untuk dibawa bila kita buat teknik kayuhan yang jarak jauh dan sebagainya. So teknologi terkini kita ada quick release. Ini fungsi dia, nampak? Untuk buka dan tutup. Okey. Dan ini di bahagian belakang. Dia ada satu bolt kat sini. Dan seterusnya ini adalah disc, dinamakan disc brake. Macam kereta motor kebanyakannya menggunakan disc lah. Kalau banyak basikal yang sebelum ini banyak menggunakan V-brake. V-brake dia menggunakan clipper di rim dan di brake menggunakan rim lah. Okey, dan ini dari detik ini menggunakan disc. Okey. So terusnya dalam sebuah basikal itu dia perlu ada, selalunya ada meter lah, yang mana boleh merekod jarak ataupun perjalanan kayuhan yang dibuat oleh atlet ataupun oleh penggiat-penggiat sukan inilah. Okey. So okey.
And then yang paling penting sekali ialah sebelum kita nak memulakan kayuhan, kita perlu pastikan angin tayar ni berada dalam keadaan yang baiklah, makna cukup untuk kita berkayuh. So kalau macam ni, bila kita boleh picit sedikit je ni, makna dia mungkin angin tayar ini berada dalam keadaan yang baiklah, cukup untuk memulakan latihan ataupun memulakan kayuhan dan sebagainya. Tapi bila angin terlalu kurang dan sebagainya dan boleh mengakibatkan kerosakan ataupun menyebabkan tiup tu bocor, dan itu boleh beri masalah lah kepada atlet ataupun penggiat ataupun pengkayuh basikal itu sendirilah. So angin perlu diisi melalui tiup ini. Ini adalah tiup. Okey, tiup ini perlu buka dan diisi angin. Pertama ada menggunakan hand pump ataupun foot pump dan sebagainya. Okey. Okey, tadi saya ada tunjukkan jenis-jenis brake yang ada. So ini saya secara lebih dekat lah untuk you all tengok. Ini adalah jenis brake yang ada yang boleh kita gunakan, dan juga ini adalah disc brake. Bila kita brake tu dia akan bergerak begitulah. You nampak pergerakan di situ. Dan ini tadi adalah quick release lah, kita boleh buka dan tutup. Okey, so ini adalah jenis basikal yang ada monoshock. Ini adalah monoshock. So bila kita berada dalam keadaan jalan yang tidak rata dan sebagainya, dia akan membantu menyerap hentakan lah. Okey, dan juga kita ada fork hadapan. Ini adalah fork hadapan yang mana membantu menyerap hentakan lah. So ini adalah jenis-jenis basikal yang mempunyai disc brake. Okey, disc brake ini adalah disc brake bagi yang baru. Okey, tak tahu. Ini disc brake. Okey. Kebanyakannya basikal di sini yang fakulti adalah basikal yang baru lah. Okey. So, kita tengok di sini adalah basikal yang lama, ada sedikit lama. Jadi saya ada cakap berkaitan dengan V brake. So ini adalah jenis model V brake. Okey, ini adalah V brake. Tengok di sini, bila saya brake dia akan bergerakkan dan juga dia akan grip di bahagian wheel set ini. Nampaklah basikal ini dah lama digunakan. Wheel set ini dia agak haus lah bila kita menggunakan V brake, dan brake, pad brake ini perlu ditukar lah. Bila dia dah haus dan sebagainya perlu tukar, kalau tidak dia akan mengakibatkan kerosakan di bahagian wheel set. Okey, dan sama juga basikal ini jenis basikal ni adalah jenis trek, TREK. Okey, so saya bawa dua lagi untuk you all tengok. Okey, basikal yang kita ada adalah jenis trek. Ini adalah basikal yang awal sekali dibeli oleh fakulti lah untuk digunakan untuk kelas ni, dan basikal yang agak sedikit baru ini adalah basikal jenis Giant. Okey, Giant untuk you all gunalah kalau kita dapat bersemuka pada minggu ke-7, 8 dan seterusnya. InsyaAllah kita akan gunakan basikal yang ada di sini. Okey, so ini adalah kereta rentas. Kalau you tengok rim basikal yang bila kita dah buka lah. So ini adalah rupa bentuknya. Okey, rim basikal yang dah dibuka dan dalamannya begitu. Okey, tengok. Ini adalah rim bahagian hadapan lah. Okey. Dan ini adalah tayar. Tayar ni boleh nanti untuk sesi baik pulih, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat memasang dan juga baik pulih tayar yang telah pancit. Okey, saya akan tunjukkan sikit. Okey. So yang last week saya ada bagi tahu berkaitan dengan pump. Okey. Pump ini adalah pump yang besar lah yang kita boleh gunakan juga. Macam last week tunjuk hand pump, dan kita ada juga air compressor. Kita isi angin mungkin lebih memudahkan dan sebagainya lah. Okey, so ini sebahagian lagi basikal-basikal yang ada di fakulti untuk you digunakan lah. So kebanyakannya ini basikal lama dan masih lagi menggunakan V brake untuk V brake untuk menghentikan roda, itu untuk kita bila kita membrake lah. Okey.
Okey, so kalau ada siapa yang ada soalan dan sebagainya, boleh boleh email ataupun WhatsApp saya lah jika ada yang tak faham dan sebagainya. Okey, ada satu lagi perkara yang saya tak sempat nak kongsi tadi. So ini saya ingat balik dan saya akan kongsikan. Okey, itu ada beberapa peralatan yang perlu kita sentiasa bawa bila kita pergi menjalankan aktiviti berbasikal ni. Iaitu apa? Ini apa? Siapa yang tahu? Ini apa benda ni? Okey. Okey. Ini apa? Boleh teka. Okey. Apa dia? Tak tahu So ini adalah pengumpil tayar. Okey. So pentingnya pengumpil tayar ini kerana tayar kita menggunakan tiub. So bila tayar itu pancit, tayar itu perlu ditukar lah. Macam last week saya dah kongsikan, setiap kali aktiviti kita perlu membawa tiub spare. Okey, fungsi pengumpil tayar ini adalah untuk mengumpil tayar lah. Bila saya tunjuk kat sini, untuk bila tayar pancit, kita akan tukar tiub, dan tiub tu perlu digantikan. Tiub di bahagian dalam dan perlu digantikan, dan pengumpil ini digunakan untuk mengumpil tayar ni lah sehingga terbuka dan kita akan keluarkan tiub di dalam. Tapi untuk proses baik pulih ni saya akan tunjuk pada bab week yang seterusnya lah. So ini aja sebagai yang kata tambahan peralatan yang kita perlu ada lah. Dan satu lagi adalah berkaitan dengan ni, sebelum kita nak jalankan aktiviti basikal, kita perlu pastikan kita punya rantai perlu berada dalam keadaan yang baik lah. Bagaimana kita cakap rantai itu dalam keadaan yang baik? Maknanya dia rantai itu ada sedikit berminyak. Mengapa perlu berminyak? Supaya bila kita nak laraskan gear nanti, dia lebih memudahkan lah daripada gear 1 ke gear 2, 3, 4 speed dan seterusnya. Dia akan mudah bila kita laraskan, dia akan naik akan juga turun. Tetapi bila rantai itu tidak ada kurang minyak ataupun tidak mempunyai minyak yang cukup untuk dia bergerak, dan dia akan mengakibatkan berlakunya proses boleh juga berlaku kerosakan lah, ataupun rantai itu juga akan putus. So bagi mengelakkan daripada berlakunya masalah tersebut, kita perlu letakkan minyak. Ini saya tunjuk ada satu contoh minyak ini. Okey, kalau tak ada duit boleh pakai minyak hitam yang dah terpakai pun boleh, tapi tak perlu isi banyak, isi sedikit sahaja, sekadar untuk membasahkan ataupun sekadar untuk membasahkan rantai itu, dan akan memberi kelancaran lah pada rantai itu bila kita membuat proses menukar dan juga menaikkan gear ketika kita berkayuh. Dan perkara ini penting sebenarnya kerana basikal yang lancar dan ataupun tidak mempunyai masalah berkaitan dengan gear, rantai dan juga roda, dia akan membantu melancarkan lagi kayuhan dan juga menambahkan lagi kelajuan momentum tu disebabkan oleh kelancaran roda, rantai, gear dan sebagainya. Okey, so rasanya kita untuk hari ini saya tamat di sini. Jika sesiapa yang ada persoalan dan sebagainya, boleh tag saya, WhatsApp dan sebagainya, dan mungkin saya boleh berkongsi-kongsikan lagi lah dengan beberapa channel video yang boleh membantu memberi lebih pemahaman lah kepada anda. So setakat itu saja untuk minggu ni. Assalamualaikum dan terima kasih.